Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin inayah serta hidayah dapat kita bersama pada malam ini sekali lagi, walaupun dalam keadaan berjerbu di luar sana tuan. Bila kita tengok dalam keadaan berjerbu ni dengan indeks pencemaran udaranya yang sangat tidak sihat, di Sepang ini mungkin sudah mencapai lebih daripada 200. Ada indeks pencemaran udara. Dah sampai 200 lebih lah. Lebih 200 di Sepang ni. Kalau di Putrajaya lebih 100. Di Pelabuhan Kelang pun lebih 200. Di Sepang ni lebih kurang macam tu lah. Maknanya keadaan yang tidak sihat. Hari ni cuti sekolah semua. Besok kemungkinan kalau begini juga keadaannya pun cuti juga. Seronok budak-budak lah. Mak bapak pun seronok ke? Mak bapak kena jaga anak lah pula. Fikir macam mana letak anak kat mana. Jadi dalam keadaan berasap ni tuan-tuan, berasap kan. Cuba kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan tu maksud dia asap. Dukhan, kabus ataupun asap. Ada dua firman Allah Ta'ala di situ yang berbunyi balhum a'udzubillahi minasyaitonirrajim balhum fi syakki yal'abun fartakib yauma ya'ti as-samaa'u bidukhanin mubin sadaqallahu alazim. Maksudnya balhum fi syakki yal'abun, bahkan mereka bermain-main dalam keraguan. Allah sebut perangai orang musyrik ini bermain-main dalam keraguan, ragu-ragu tapi tidak mencari kebenaran. Fartakib, berhati-hatilah, jaga-jagalah, sehingga yauma ya'tis samaa'u, sehingga Allah datangkan satu hari nanti akan datang daripada langit bidukhanin mubin, dengan asap yang nyata. Asap yang nyata, kabus lah, maksudnya kabus ataupun asap yang nyata. Sehingga satu hari nanti Allah akan turunkan asap yang nyata. Nah, ini kalau kita lihat, wallahu a'lam lah, ada kaitan ke tak ada kaitan ke, wallahu a'lam lah dengan kehidupan kita pada hari ini. Tapi kita kena ambil pengajaran daripada surah tersebut. Berbetulan pula cerita tentang asap tu, kita tengoklah apa benda yang ada kaitan yang boleh kita ambil pengajaran. Jangan suka sangat seronok sangat nak cuti. Asal ada jerbu juga, alhamdulillah cuti kita. Cuba kita ambil pengajaran. Kenapa Allah turunkan asap ini? Walaupun sebab musababnya daripada pembakaran hutan. Zaman dulu tak berlaku tuan-tuan. Zaman-zaman dulu. Mungkin 60-an 70-an dulu berlaku ke macam ni? Ada ke macam ni? Ada ke macam ni? Ada ke? Tak ada kan? Di akhir-akhir ni, orang kata di akhir-akhir zaman ni, mungkin salah satu daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mengandungi pencemaran, asap yang mengandungi pencemaran
Bukannya saya saja, asal itu Allah adakan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun masuk dalam bab yang kedua, iaitu saya mesti meyakini bahawa beramal untuk Islam itu adalah wajib. Dan kita telah pun menyentuh dalam perkara yang pertama, sudut yang pertama, iaitu wajib dari sudut prinsip, mabda'. Dan saya telah uraikan kepada tuan-tuan, iaitu beramal dan bekerja untuk menegakkan seluruh ajaran Islam itu pada prinsipnya, pada asasnya adalah hukumnya wajib. Kalau kita tak berusaha untuk menegakkan Islam sama ada dalam diri kita, keluarga, masyarakat dan negara kita, maka kita berdosa. Jadi kita kena ada usaha, kena ada kerja, kena ada amal untuk memastikan Islam itu tertegak secara prinsip dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat dan negara kita. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Shadaqallahu. Alladzina yaktumuna ma anzalna, dan mereka yang menyembunyikan kebenaran, mereka yang menyembunyikan kebenaran pada apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, daripada keterangan-keterangan yang jelas. Keterangan-keterangan yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran Karim itu keterangan yang jelas, ya, mudah difahami oleh manusia. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran, Allah itu Esa, payah kena faham. Allah itu Esa, tunggal, payah kena faham. Dari sudut bahasanya, payah kita faham? Tak payah, senang je nak faham. Apa buktinya? Wujud Allah Ta'ala itu, wujudnya alam ini. Apa buktinya kalau Allah itu berbilang-bilang, berta'adud? Bolehkah Allah itu berbilang-bilang? Jawapannya tidak. Tidak boleh, tidak mungkin, mustahil. Allah itu berbilang-bilang. Kerana apa? Kerana kalau berbilang-bilang Allah itu, maka akan binasalah bumi ini dan langit ini. Sudah disebut dalam Al-Quran Karim. Jadi untuk memahaminya cukup mudah sebenarnya. Yang menolaknya ialah kekufuran dan sikap kita yang ego, tidak mahu menerima kebenaran. Ataupun ada sebab-sebab lain yang menyekat kita daripada menerima kebenaran-kebenaran yang telah pun disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wal huda, dan petunjuk daripada Allah ini, yakni Al-Quran, yang kita bawa petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu diterjemahkan dalam kehidupan kita yang sebenar, dalam keadaan yang wakil. Macam mana kita nak menterjemahkan kehidupan kita yang sebenar ini dengan Al-Quran, mengikut petunjuk Al-Quran. Hudal linnas, sifat Al-Quran itu ialah memberi petunjuk kepada manusia. Hidayatun wadihah, hidayatun tamah, hidayatun amah. Petunjuk yang jelas, yang ini mudah untuk difahami. Hidayatun wadihah, hidayatun amah, yang merangkumi seluruh kehidupan manusia. Maksudnya tak kira, tak pilih bulu, apa jenis manusia, latar belakang manusia, background manusia, semua kena patuh kepada perintah dan petunjuk Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Termasuklah jin pun kena ikut perintah Allah dan petunjuk Allah daripada Al-Quran. Hidayatun tamah, petunjuk yang sempurna, yang merangkumi seluruh aspek manusia, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Jelas kepada kita. Tapi kalau kita cuba untuk sembunyikan
Apa yang Allah telah bawa daripada keterangan-keterangan yang jelas ini dan petunjuk-petunjuk yang jelas ini daripada pengetahuan manusia, Allah sudah pun memberi amaran kepada kita. Min ba'di bayyanahu linnas. Selepas kami menjelaskannya kepada manusia, kamu sembunyikan. Apa yang akan berlaku? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah kata mereka yang cuba menyembunyikan kebenaran dan petunjuk Allah ini daripada diketahui oleh manusia, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dilaknat pula oleh semua makhluk yang boleh melaknat. Na'udzubillah min zalik. Bukan setakat Allah saja laknat. Allah laknat tu pun dah binasa dah hidup kita. Dia cakap alah setakat laknat je. Wah, hebatnya kita boleh tampung laknat Allah. Ya, laknat Allah ni tuan-tuan, bila Allah kata laknat Allah Ta'ala ni, maksudnya tardahu min ni'matihi. Maksudnya kita akan tertolak daripada mendapat nikmatnya, terputus daripada mendapat nikmatnya dan rahmatnya, kasih sayangnya. Jangan main-main. Bila Allah kata mereka ini yang menyembunyikan kebenaran ni, yang tak nak menegak kebenaran ni, orang ini akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, maknanya terputus segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan saja Allah melaknat, tetapi akan dilaknat pula oleh makhluk-makhluk lain yang boleh melaknat dia. Siapa saja, apa saja makhluk Allah Ta'ala ni yang Allah cipta ni yang boleh laknat mereka yang menyembunyikan kebenaran, maka mereka akan dilaknat. Kalau kata batu boleh laknat, batu laknat kita. Bukit boleh laknat, bukit laknat kita. Malaikat laknat kita. Pokok-pokok laknat kita. Bintang, bulan, semua ni makhluk Allah. Mereka ini semuanya bertasbih dan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita je yang tak faham bahasa mereka. Cuma kita yang tak dengar apa yang mereka zikirkan. Mungkin mereka itu lebih berzikir dan bertahmid, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala berbanding dengan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk menyampaikan petunjuk ini dan keterangan daripada Al-Quran ini, sama ada dalam diri kita, kita bangkitkan dalam diri kita, bangunkan dalam diri kita, atau dalam keluarga kita, atau dalam masyarakat kita, atau dalam negeri dan negara kita. Semua main peranan. Semua ni. Bukan ustaz saja, bukan ulama saja. Oh, ni kerja ustaz ni. Ni bukan kerja saya kerja, saya teknisiannya juruteknik je. Yang saya tahu kapal terbang je. Lain-lain tu saya tak tahu. Ini urusan dakwah ke, urusan amar ma'ruf nahi munkar, ni urusan ustaz je. Besok ustaz yang kena jawab depan Allah. Ustaz kena jawab, tuan-tuan semua kena jawab, bukan ustaz je. Tak percaya? Tunggu hari kiamat nanti. Tak percaya, tunggulah hari kiamat nanti. Tak percayalah ustaz seorang. Okey, tunggulah. Semua orang akan dipersoalkan. Apa kamu buat di atas muka bumi? Makan minum je kan? Tidur seronok je kan? Nanti Allah kata kita punya tanggungjawab. Dalam sunnah Rasulullah SAW yang mulia, terdapat banyak riwayat yang mempunyai hubung kait secara khusus tentang dakwah kepada kebenaran dan menentang kebatilan. Banyak tuan-tuan. Antara sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, atau mencegah dengan tangannya. Apa maksud mencegah dengan tangannya? Yakni dengan kuasa yang dia ada. Kalau dia sebagai seorang bapa, dia ada kuasa kepada anak dia. Dia ada tanggungjawab kepada anak dia. Dia ada hak kepada anak dia. Jangan biar je kemungkaran yang anak buat. Anak tak semayang, dia biar. Anak tak tutup aurat, dia biar. Anak main judi, dia biar. Ini akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia seorang imam di masjid,
ketua masyarakat, sesuatu masyarakat setempat, katakan di Kota Warisan ini ada pengurusi surau yang bertanggungjawab kepada masyarakat setempat di sini. Ada kemungkaran yang berlaku, dia biar. Atau dia pengurusi kepada rumah yang dia duduk, ada kemungkaran kemaksiatan berlaku, dia biar. Maka Allah akan persoalkan, Allah akan tanya tanggungjawab itu kenapa tidak dilaksanakan, kenapa dia tidak menggunakan kuasa yang dia ada untuk mencegah kemungkaran yang berlaku. Malah kalau ada pula orang yang memiliki kuasa, dia pula yang membuka pintu-pintu kemungkaran, dia pula yang menggalakkan kemungkaran berlaku. Ini lebih dahsyat lagi lah. Ini akan dipersoalkan oleh Allah. Dia akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang amanah yang dia tanggung. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan seronok-seronok nak pikul amanah. Ya, kerana amanah ni berat. Amanah ini adalah berat, sehingga Nabi bagi tahu kepada kita, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Maksud tidak ada agama itu apa? Orang yang tidak ada amanah ni orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau dia tidak mampu untuk mengubah sesuatu kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu menggunakan tangannya, yakni kuasa yang dia ada, fa illam yastati fa bilisani, maka hendaklah dia memberi nasihat, teguran, ya, teguran, bagi tahu, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingat antara satu sama lain, kerana ingat memperingat antara satu sama lain itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ad-din nasihat. Ad-din nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, qalu liman? Bagi siapa? Lillahi walirrasuli. Bagi Allah, bagi Rasul. Wali kitabihi, bagi kitabnya. Wali a'immatil muslimin, bagi imam-imam, pemimpin-pemimpin orang Islam. Wa amatihim, dan keseluruhan orang-orang Islam. Apa maksudnya? Nasihatkan kepada manusia supaya patuh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kitab Allah. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Al-Quran dan seluruh umat manusia. Mesti nasihat ini berjalan. Tak boleh biarkan. Ya? Sebab itu hak antara hak orang Muslim kepada Muslim yang lain. Ada 6 hak yang Rasulullah SAW gariskan. Pertama, kalau orang Islam itu bagi salam, wajib jawab salam. Itu hak yang pertama, orang Islam kepada orang Islam yang lain. Yang kedua, kalau orang itu jemput kita kenduri, kita wajib datang, kecuali kalau kita ada uzur syar'i. Yang ketiga, kalau saudara kita minta nasihat daripada kita, kita wajib beri nasihat. Wajib kita beri nasihat. Keempat, kalau dia bersin, alhamdulillah, kita wajib jawab. Apa jawapannya? Kita wajib doakan dia. Apa dia? Yarhamkumullah atau yarhamkallah. Kelima, kalau dia sakit, kita wajib ziarah dia. Keenam, kalau dia meninggal, kita wajib mengiringi jenazahnya ke perkuburan. Itu 6 hak, termasuk nasihat. Saudara yang meminta nasihat, kita mesti beri nasihat. Itu hak dia. Tapi kalau orang tak minta nasihat, macam mana? Orang tak minta nasihat, orang cakap, kau tak sesibuk lah, kau tak usah jaga tepi kain orang. Ya, kita kubur masing-masing. Kau kubur lain, aku kubur lain. Apa nak jawab tuan-tuan? Kalau kita nampak jiran kita melakukan maksiat, katakan, atau kita nampak dia ni tak pernah sembahyang Jumaat, setiap kali kita balik nak pergi sembahyang Jumaat, dia ada. Balik sembahyang Jumaat pun dia ada. Bila masa dia pergi, kita baru balik. Kita balik paling awal dah, kira-kira paling awal. Habis je salam, kita tunggu balik. Tengok dia dah keluar rumah, start motor nak pergi kerja dah. Setiap kali Jumaat macam tu. Bila kita nasihatkan dia kata apa? Kubur masing-masing. Saya kubur lain, cik kubur lain. Jaga kubur masing-masing itu. Apa nak jawab? Apa jawab tuan-tuan? Kalau dia cakap macam tu, cakap macam ni dengannya, betul, memang benar. Kubur kita masing-masing. Di sana nanti kubur kita masing-masing. Maka di sinilah aku nak nasihatkan kau.
Sebab kalau dekat kubur nanti dah tak boleh dah. Walaupun kubur kau sebelah kubur aku je. Ya, katakanlah malaikat tanya kau marah bukan, tak boleh jawab, aku tak boleh nak tolong lah. Tak boleh nak tolong. Mat, jawapannya ni, Allah Rabbi. Tak boleh nak tolong lah. Sekarang ni lah nak tolong ni, sebelum masuk kubur. Jawab macam tu. Nasihat dia, sama ada dia nak dengar ke dia tak nak dengar, itu tidak menjadi suatu masalah. Rasulullah SAW dia menasihati para sahabat setiap masa, setiap ketika. Dan Rasulullah SAW memberi nasihat dengan cara gerakan, pergerakan, teguran dengan cara pergerakan. Maksudnya Nabi buat dulu. Nabi buat dulu apa sahaja yang Nabi cakap, Nabi buat dulu. Kemudian para sahabat tengok, oh Nabi buat, maka mereka pun buat. Melalui dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Ya, sebab itu mak bapak ke, guru-guru ke, para imam, para ustaz, para pemimpin-pemimpin masyarakat, dia kena tunjuk contoh yang baik dulu kepada orang yang berada di bawahnya, supaya apa? Mudah untuk diikuti. Sebagaimana Rasulullah SAW. Itu dakwah yang paling berkesan, dipanggil dakwah bil hal. Ya, dakwah dengan keadaan kita. Kemudian kalau kita tak mampu, dengan lidah pun tak mampu nak tegur, tak mampulah ustaz nak tegur, takutlah, ya, takutlah nak tegur, takut orang marah kita. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tak mampu juga dengan lidah pun tak mampu, cukuplah kamu benci kemungkaran itu dengan hati. Kamu lihat kemungkaran itu, kamu benci dengan hati. Tapi kalau kamu melihat kemungkaran, kamu seronok, itu bahaya. Ya, tengok kemungkaran dalam televisyen, katakan orang perempuan tak pakai baju. Ada ke orang perempuan tak pakai baju dalam televisyen? Ada kadang-kadang iklan, ya Rabbi ya Karim. Kan Nabi cakap dalam Al-Quran, perempuan-perempuan dua golongan yang akan masuk dalam neraka selama-lamanya, iaitu golongan yang berkelakuan ganas, satu, yang selalu melakukan keganasan, yang pukul orang, bunuh orang tanpa sebab, itu masuk dalam neraka dulu. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Pakai baju tapi seperti telanjang. Banyak dalam televisyen sekarang. Apa saja iklan, semua dia menggunakan modelnya perempuan. Kita pun seronok tengok, kan? Seronok tengok iklan tersebut. Tu ada something wrong dalam iman kita. Sebab Nabi sebut, benci dalam hati pun wadzalika adhaful iman. Benci dalam hati itu pun adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau kita tengok tu suka, maknanya apa? Kalau tengok dalam hati, benci dalam hati pun selemah-lemah iman. Tapi kalau tengok kemungkaran, suka, seronok, gembira, maknanya apa? Maknanya tak ada iman lah. Betul tuan-tuan? Betul lah? Tak ada iman lah kita ni. Bila tengok kemungkaran, seronok, seronoknya tengok. Astaghfirullahalazim juga, tapi jarang-jarang dia tutup dia. Astaghfirullahalazim, jarang-jarang tutup. Tu seronok lah tu. Ataupun astaghfirullahalazim tapi tengok juga. Orang astaghfirullahalazim tunduk ataupun alih TV tu, siaran ke tempat lain. Begitu tuan-tuan. Sabda baginda yang lain, ya ayuhan nas, innallaha yaqul lakum muru bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala astajibu was'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari kerja-kerja mungkar sebelum tiba suatu waktu di mana kamu meminta, lalu aku tidak lagi menerima, dan kamu memohon pertolongan, lalu aku tidak menolong kamu lagi. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ya, jadi kalau kita tengok perintah Allah Ta'ala ni memang berat suruh kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu syarat kita nak jadi umat yang terbaik, iaitu mesti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu tuan-tuan, zaman kita dulu, zaman kita mungkin zaman dulu lah, tahun 60-an ke 70-an 80-an ya. Kadang-kadang teguran
tegur menegur ni lebih baik zaman tu daripada zaman sekarang. Rasanya lah tegur menegur lebih baik berlaku pada zaman itu daripada zaman sekarang. Sebab kita melihat zaman sekarang ni orang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ambil perhatian lah masalah yang berlaku kepada jiran, masalah berlaku kepada masyarakat, masalah berlaku kepada negara. Kata tak ambil tahu, tak ambil point, orang kata. Tak berbeza dengan zaman dulu. Terlalu mengambil berat soal-soal kemaksiatan yang berlaku, soal-soal kemungkaran yang berlaku dalam kampung contohnya. Mereka mengambil berat. Tidak macam sekarang ini. Walaupun kita ada badan-badan pencegahan maksiat dan sebagainya, tapi kemungkaran lebih banyak berlaku. Lebih banyak berlaku. Ya, tahun 2008 sampai 2010 je lebih daripada 200,000. Kan? Kita baca fatwa ni, lebih daripada 200,000 anak luar nikah. Dalam tempoh 3 tahun. Baik, kemaksiatan banyak berlaku dulu. Jadi zaman 60-an 70-an nak apa ni? Kita nak dengar orang perempuan anak dara mengandung. Tahu apa? Susah nak dengar tak? Susah tak nak dengar? Susah ke tidak? Tak macam sekarang. Ada ratus ribu. 2008 2010 ada 200,000. Mana tahu ni? Macam mana boleh banyak sangat ni? Kemungkaran berlaku. Sepatutnya semakin maju kita, semakin mudah kita mendapat ilmu, ya, semakin dakwah berkembang, manusia semakin beriman kepada Allah, hampir kepada Allah Ta'ala. Tetapi semakin maju kita, semakin banyak medium dakwah kita lihat kemungkaran semakin banyak berlaku. Kenapa? Ini banyak punca lah. Kita tak boleh tunding jari pada satu tempat, satu pihak, itu pihak. Banyak pun punca sangat. Ya, apabila kita melihat punca-punca ini, kita boleh memaklumkan kepada beberapa lapisan, beberapa layer. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Layer 1, individu yang tidak beriman, individu yang lemah iman, individu yang tidak mempunyai ilmu agama, kurang ilmu agama. Itu layer yang pertama, lapisan yang pertama, faktor yang pertama. Lapisan yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa yang sibukkan dunia, ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu mendidik anak-anak, ibu bapa yang tidak langsung prihatin dan peka kepada pendidikan agama yang patut diberi kepada anak-anak. Ibu bapa yang pagi, petang, siang, malam cari duit, tidak memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Itulah yang kedua. Yang ketiga, masyarakat yang tidak prihatin, masyarakat yang tidak peka kepada keadaan, masyarakat yang mengamalkan konsep ananiyah, individualistik, yang mementingkan diri sendiri je. Aku, keakuan. Aku, kau. Sudah. Janji aku cukup makan, hidup aku bahagia, seronok, boleh tengok tiap-tiap hari Raja Lawak, sudah. Ya. Kau punya pasal. Kau tak makan ke, anak kau nanti apa, jadi apa ke. Bukan kata jiran tetangga, adik-beradik pun sekarang dah macam tu. Adik-beradik pun dah macam tu. Hubungan semakin jauh, semakin renggang. Layer yang keempat, itu baru kita negara. Negara yang tidak menguasakan undang-undang Allah Ta'ala. Negara yang membuka ruang-ruang kemungkaran dan kemaksiatan. Negara yang tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sebaik-baiknya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua faktor-faktor ini menyumbang kepada kemungkaran berlaku seluas-luasnya dalam kehidupan kita pada hari. Betul ke tidak? Betul ke tidak, tuan-tuan? Ini hakikat yang kita perlu terima pada hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ummati tahabu an taqula lizalim ya zalim faqad tawadda'a minha." Apabila engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang berbuat zalim, wahai penzalim, maka sesungguhnya ia telah mengucap selamat tinggal baginya. Maksudnya kalau kita ni tak cegah orang buat kezaliman, kemungkaran, maka kita ni Allah Ta'ala akan tinggalkan kita. Allah Ta'ala akan tinggalkan kita. Maka sebab itu bila kita nampak orang melakukan kezaliman,
kemungkaran kita kena cegah. Baru Allah akan jaga kita, baru Allah akan lihat kita. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, bagaimana kita perlu meyakini bahawa beramal untuk Islam itu adalah wajib. Dari sudut yang kedua, sudut yang kedua ni sudut yang cukup sensitif. Ya, kalau kita bincang, cakap ya, orang kata ni politik. Orang kata, oh ni politik ni, politik. Tak boleh, sensitif. Orang Melayu sensitif benda ni. Sudut pandang yang kedua, bila kita nak beramal dengan Islam, wajib dari sudut hukum. Yang tadi wajib dari sudut prinsip mabadi'. Yang ni wajib dari sudut hukum. Apa maksud wajib dari sudut hukum? Kata Imam Fatiyakan, beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum. Kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi ini, dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam dan mengembalikan cara hidup Islam. Wajib. Sebab apa? Kata Imam Fatiyakan, hari ini kata Fatiyakan, tidak berjalan syariat Allah dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini. Maknanya kita hari ini dikuasai oleh undang-undang ciptaan manusia, peraturan ciptaan manusia, dan mengenepikan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita nak mencapai dan menjamin kemaslahatan manusia. Kita tak faham kenapa kita pilih undang-undang manusia, sedangkan para ulama menggariskan keistimewaan perundangan Islam. Keistimewaan perundangan Islam itu, pertama sekali, undang-undang Islam itu ciptaan Allah. Itu yang pertama. Undang-undang Islam ciptaan Allah. Yang kedua, undang-undang Islam ini kekal sehingga hari kiamat. Tidak akan berlaku perubahan. Yang halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tidak akan berlaku perubahan sesuka hati kita. Tak boleh. Kalau Allah kata sembahyang itu wajib, sampai kiamat sembahyang wajib. Tak boleh jadi sunat, harus dan sebagainya. Puasa Ramadan wajib sampai hari kiamat. Hudud wajib sampai hari kiamat. Tidak ada siapa yang antara kita, macam mana pandai sekalipun, dia boleh ubah. Yang ketiga, undang-undang Islam ini merangkumi seluruh hubungan manusia. Skop hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam. Saya dah jelaskan. Yang keempat, apabila manusia dikenakan undang-undang Allah ini di dunia, maka mereka akan terlepas undang-undang itu di akhirat, atau hukum itu akan terlepas di hari akhir. Yang kelima, undang-undang Allah ini menjamin kemaslahatan manusia. Kenapa kita pergi tolak undang-undang Allah kalau kita laksanakan undang-undang Allah dalam apa juga sudutnya? Sudut ibadah, akidah, muamalah, munakahah, jenayah. Bila kita laksanakan keseluruhan undang-undang ini, dia menjamin kemaslahatan manusia. Kenapa dia menjamin kemaslahatan manusia? Kerana Allah yang cipta manusia. Allah yang cipta manusia. Betul? Jadi apa masalahnya kita nak tolak undang-undang Allah? Allah cipta kita, kan? Allah yang cipta kita, Allah bagi nikmat pada kita, Allah yang macam-macam anugerahkan kepada kita. Kita pun pinjam nikmat Allah di atas muka bumi ini. Dan sejak kita itu dilahirkan ke dunia sampai kita masuk kubur besok, tiba-tiba kita tolak undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas. Jelas keistimewaan perundangan Islam. Yang terakhir sekali, dia syumul, dia menyeluruh, merangkumi seluruh aspek kehidupan. Dan banyak kali kita sebut benda-benda ni, perkara-perkara ini. Tetapi ada lagi golongan yang tetap menolak undang-undang Allah dan memilih undang-undang manusia untuk menyelesaikan masalah di kalangan manusia. Dia tidak akan selesai, melainkan undang-undang itu atau hukum itu atau peraturan itu tidak terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah
Rasulullah SAW, barulah kita boleh berijtihad, memberikan pendapat. Itu pun berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh pandai-pandai sendiri. Berdasar kepada kisah yang berlaku kepada Muaz bin Jabal ketika Rasulullah mengutuskan dia ke Yaman. Nabi bertanya kepada Muaz, bima tahkum? Bi kitabillah fa in lam tajid bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajid ajtahidu bir ra'yi. Dengan apa kamu berhukum? Dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dalam sunnah, ajtahidu bir ra'yi, barulah aku berpendapat, memberikan pendapat dengan pandanganku, berijtihad dengan pendapatku. Maka kata Rasulullah, benar kau wahai Muaz. Baru betul cara kita mengikut step dia. Ya, jadi kita kena faham bahawasanya melaksanakan undang-undang Allah itu adalah satu tanggungjawab dan usaha kita untuk memastikan Islam itu tertegak dengan baiknya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi umat Islam juga wajib bekerja supaya manusia tunduk, mengabdikan diri kepada Allah di dalam i'tiqad, keyakinan, dalam keyakinan maksud dalam akidah. Tunduk manusia itu dalam akidah, bukan saja dalam akidah saja, malah tunduk manusia itu dalam akhlak dan sistem hidup mereka berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab saya, tuan-tuan, tanggungjawab kita semua dalam usaha nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Kita kena muhasabah diri kita dulu, muhasabah diri kita dulu berdasar kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Allah sebut, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Allah sebut dalam Al-Quran, lan nad'a min dunihi ilaha. Kami telah menceritakan kepada kamu, mengkabarkan kepada kamu satu kisah yang benar. Sesungguhnya ada satu kumpulan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan ditambah kepada mereka petunjuk, dan ikat hati-hati mereka bila mereka berdiri, izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Bila mereka berdiri bercakap, mereka akan cakap, Tuhan kami ialah Tuhan di langit dan di bumi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan nad'u min dunihi ilaha. Ada 4 syarat yang Allah letak kat situ. Kalau kita nak jadi orang yang bertanggungjawab, yang berusaha nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, syarat yang pertama mesti apa? Amanu bi rabbihim, mesti beriman kepada Allah. Kita yang nak jadi da'i ni, kita yang nak jadi pejuang-pejuang agama Allah, nak menegakkan kalimah Allah, menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini, kita kena jadi orang yang paling beriman dengan Allah Ta'ala, yang mantap akidahnya, yang kukuh akidahnya, keyakinannya kepada Allah tidak goyang. Walaupun datang tribulasi, datang ujian, mihnah, datang tawaran, apa sahaja yang datang kepada kita, akidah kita tidak goyang lagi. Tidak goyang. Yang kedua, kita hendaklah menggunakan dakwah kita ini untuk kita seru kepada manusia ini dengan mengambil petunjuk daripada Al-Quran, bukan ambil petunjuk daripada manusia. Kita ambillah kata-kata daripada pujangga-pujangga, cendekiawan barat, sarjana-sarjana barat dalam kita nak berdakwah. Itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ambil petunjuk daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sebut, kena bagi tahu, kena sebarkan. Yang ketiga, sebelum kita nak menyebarkan agama Allah Ta'ala ini, nak menegakkan hukum Allah Ta'ala ini, kita kena ikat hati-hati kita dulu. Warabatna ala qulubihim, ikat hati-hati kita dengan Allah. Maksudnya kita kena mengukuhkan ukhuwah. Jangan jadi da'i kita yang membina permusuhan.
di kalangan kita. Kita pula yang jadi batu api ataupun yang mengadu domba. Tak boleh. Kita kena mengikat tali-tali orang yang mengucap dua kalimah syahadat dengan kita ini dengan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Yang keempat, syarat yang keempat, bila kita nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala ini, mestilah kita itu semuanya mesti memainkan peranan. Isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ya? Kumpulan Ashabul Kahfi ini dia tidak duduk diam. Dia bangun dan bercakap, Tuhan kami ialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dia tak duduk diam. Dia nak lihat kemenangan Islam, dia nak lihat hukum-hukum Islam tertegak. Dia hanya berangan-angan saja, ataupun dia hanya tengok dan lihat saja. Tak boleh. Orang yang nak menegakkan kalimah Allah, nak duduk dalam saf, nak menegakkan hukum Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, dia tidak boleh jadi orang yang al-mutafajjirin wal mutaqaidin, hanya lihat dan hanya duduk berpeluk tubuh. Tak boleh. Semua kena main peranan. Semua ada peranan. Daripada orang bawah, orang yang bawah kepada sampai ke atas, daripada orang yang ada kuasa, ada jawatan, sampailah orang yang tak ada apa-apa jawatan, semua main peranan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 syarat ni, dipenuhi 4 syarat ini, barulah kita akan berjaya memastikan hukum Islam itu tertegak dengan baik. Tapi kalau yang ni lompor-lompor, ya, tak ada syarat yang pertama, atau syarat yang kedua tak ada, syarat yang ketiga ada, syarat yang kedua tak ada, sukar untuk kita menjamin hukum Allah itu tertegak. Faham tidak Muhammad? Boleh Muhammad? Faham ya? Firman Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran Karim. Sebab tu kita kena faham banyak firman Allah Ta'ala ni. Kena banyak baca Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Ini tuan-tuan boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya mereka belum lagi beriman hinggalah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka itu pada hakikatnya tidak lagi beriman. Ini kata Allah Ta'ala, ya. Allah sebut mereka ini pada hakikatnya belum lagi beriman, sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim. Sehinggalah mereka menjadikan kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusannya yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Kalau kita menolak hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar kepada wahyu Allah Ta'ala, maka kita ni Allah kata tidak beriman. Tidak beriman. Sehinggalah kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukum yang Nabi sebut. Sama ada hukum itu dalam bentuk qauli, perkataan Rasul, fi'li, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau takriri, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ambil semua sekali. Faham tidak Muhammad? Ya? Jadi kita tak boleh tolak. Kalau tolak saja, fala wa rabbika la yu'minuna, Allah sebut tidak beriman. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10. Dan tentang suatu apapun yang kamu perselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya lah aku kembali. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47. Boleh rujuk dalam Al-Quran, tengok tak percaya. 44, 45, 47. Kita sekarang ni semua ada
Smartphone kan? Smartphone ni janganlah isi game je. Isi ayat Quran kali. Ni nak bulan puasa ni. Kan? Bulan puasa lah baru ingat Al-Quran kan? Tak bulan puasa tak ingat Al-Quran. Tengok. Isi smartphone ni dengan Al-Quran. Tak ada buat apa-apa tu, bukalah Al-Quran. Tengoklah, rujuklah. Surah Al-Ma'idah 44, 45, 47. Apa firman Allah Ta'ala buat bunyi? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu ayat 44. Ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat surah Ma'idah ayat yang ke-47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada 3 kesan orang yang tidak beriman, tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Sama ada dalam bentuk akidah ke, dalam bentuk akhlak ke, dalam bentuk ibadah ke, munakahah ke, jenayah ke, apa sajalah. Kalau tidak beriman, tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, faulaika humul kafirun. Mungkin dia akan jadikan kafir. Macam mana yang menjadi kafir ni? Kalau dia kata hukum Allah itu hukum yang tidak lagi logik, dah tak sesuai, tak rasional, dia tolak hukum Allah, atau dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dia tukar-tukar hukum Allah Ta'ala. Atau dia kata sembahyang sudah tidak wajib lagi, atau hukum nikah kahwin ni dah tak payah ikut macam zaman Nabi dah. Ada je perempuan, ada je lelaki, dah boleh nikah dah. Bila perempuan sebut, bila lelaki sebut aku nikahkan diriku kepada engkau, perempuan kata aku terima dah, nikah. Tak ada dah syarat rukun-rukun nikah lagi yang seperti mana yang digariskan oleh Islam. Kalau ada yang kata sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, hudud tak wajib, dia kata. Bila sebut hudud je sensitif kan? Sensitif. Apa? Sama juga bunyinya tilka hududullah wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ini adalah hukum Allah. Hudud ni hak Allah. Siapa yang berpaling daripada melaksanakan hak-hak Allah, batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka orang inilah orang yang zalim. Sebut dalam Quran. Yang pertama tadi fa ulaika humul kafirun. Kalau dia tolak hukum Allah, tolak terus, hina, tolak dan hina, menghina pula lagi, ini semua boleh menyebabkan dia kafir. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dia jadi zalim. Orang yang zalim ini ialah orang-orang yang menghalang-halang daripada pelaksanaan hukum Allah Ta'ala itu tetap tertegak. Atau kita menyokong orang yang menghalang-halang daripada hukum Allah itu tertegak. Ini kita pun sama jadi zalim. Dan yang ketiga, faulaika humul fasikun. Dan kita jadi orang-orang yang fasik. Bukan kita tolak, kita tak tolak pun, dan kita tak sokong pun orang yang nak menghalang hukum Allah Ta'ala itu ditegakkan. Cuma kita biarkan saja, buat dono je, kata, buat tak tahu je. Kita jadilah orang yang fasik. Fasik ni dosa lah kita. Dosa lah kita kerana membiarkan. Tak ada usaha. Usaha tak ada untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala tu, tak ada usaha. Ya. Jadi hukum Allah ni banyak. Bukan kata hudud saja. Hudud tu daripada salah satu daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Ada ustaz cakap, kalau tak ada hukum, kalau kita tak laksana hukum hudud, tak sempurna ke Islam kita. Ada ustaz tu cakap macam tu. Ustaz tu faham ke tidak? Hudud tu datang daripada siapa? Daripada nenek dia lah. Hudud tu daripada Allah. Sembahyang pun daripada Allah. Puasa pun daripada Allah. Bab jual beli pun datang hukum daripada Allah. Siapa pun nak laksanakan hukum hudud ni, firman Allah Ta'ala sama yang dia guna. Tak ada dia guna surah lain, Quran lain, tak ada. Quran tu juga, surah tu juga, ayat yang tu juga. Jadi dia tak boleh cakap macam itu, kerana Islam itu turun prinsipnya, perundangan Islam itu dalam keadaan syumul. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk dalam Islam itu secara sempurna. Tak boleh kita ikut
afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tak boleh kita nak beriman sebahagian dan kufur sebahagian yang lain. Kalau kita tak mampu nak menegakkan, kita sokong. Bermasalah, sokong. Kan? Jangan pula kita yang jadi orang yang melentang atau menghalang. Sokong saja. Siapa saja yang berusaha untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala, itu sekecil-kecil usaha yang kita boleh buat. Kalau kita tak nak duduk dalam kelompok yang nak menegakkan kalimah Allah, hukum Allah, kita jadi orang yang menyokong saja. Cukup dah. Ya. Apabila menegakkan masyarakat Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib, maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam dan terlaksananya hukum Allah itu menjadi wajib berdasarkan kepada kaedah syarak. Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Melaksanakan, menegakkan hukum Allah Ta'ala itu wajib. Ya, usaha-usaha untuk menegakkan kalimah Allah itu pun menjadi wajib. Apa sahaja usaha, ya, apa sahaja jenis usaha untuk menegakkan kalimah Allah, hukum Allah itu adalah wajib, kerana menegakkan hukum Allah itu adalah wajib mengikut kaedah syarak. Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa maksudnya? Tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya maka dia menjadi wajib. Dia pun jadi hukum wajib. Faham tidak tuan-tuan? Faham tidak tuan-tuan? Maka tuan-tuan semua wajib berada dalam kelompok untuk menegakkan kalimah Allah dan hukum Allah di atas muka bumi ini. Sebahagian besar dari negara-negara umat Islam, kalaupun tidak dapat dikatakan seluruhnya, diperintah oleh sistem-sistem ciptaan manusia. Nah, hari ini sebahagian besar negara-negara umat Islam, sistemnya bukan sistem Islam. Sistemnya sudah bercampur. Ada sistem Islam sikit, ada sistem sekular, ada sistem liberal, ada sistem sosialis, ada juga sistem komunis yang sudah bercampur-campur. Tak menggunakan sistem Islam keseluruhannya. Menggunakan sistem, mencampur adukkan sistem undang-undang Roman, Yunani, Perancis, British, Amerika dan lain-lain. Demikian juga sistem ekonominya juga, yang menguasai negara-negara tersebut. Negara-negara umat Islam hari ini dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Betul ke tidak? Ni kalau ada pakar-pakar ekonomi, kalau saya cakap ni tak betul, bagi tahu. Ya? Termasuklah negara kita. Ya? Cuma negara kita ini adalah perbankan-perbankan Islam hari ini menuju kepada nak melaksanakan muamalah Islam. Muamalah mengikut cara Islam. Ya, muamalah Islam. Adanya istilah-istilah mudharabah, wadi'ah, bisamanil ajil, kan, ar-rahmu, tu istilah-istilah yang digunakan. Habis semua perbankan konvensional sekarang ni sudah ada perbankan Islam. Pergi Maybank ada perbankan Islam, pergi CIMB pun ada perbankan Islam. Semua nak mengamalkan perbankan Islam. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa semua nak mengamalkan perbankan Islam ni? Sebab hari ini orang Islam cenderung nak mengamalkan Islam. Kalau dia orang tak buka perbankan Islam, maknanya ramai yang tidak akan pergi ke bank-bank ini untuk buat pinjaman. Tapi dia tukar. Kita ada akad, tapi tetap ada interest. Interest tu yang dia tukar istilah. Istilahnya dia tak guna lagi riba, dia guna lain lah. Yang untuk menghalalkan lebihan pinjaman yang kita buat itu. Kalau betul-betul tak ada riba, 100,000 pinjam, 100,000 pun pulang. Itu betul-betul. Tapi diorang ni semua bank hari ni semua berorientasikan business oriented. Mesti ada nak tahu untung. Betul? Takkan nak bagi 100,000 pulang 100,000, mana untungnya? Jadi dia buat meniaga. Ya? Ini kajian-kajian daripada pakar-pakar ekonomi Islam. Ini pentingnya tadi tu. Kita berijtihad, boleh ke tak boleh, perniagaan yang macam mana yang dikatakan haram. Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman kata yang dikatakan haram perniagaan yang masuk saja perniagaan confirm untung, tak ada rugi.
Tak ada risiko kerugian. Masuk saja, labur 100,000, untung. Jangan takut. Itu adalah haram lagi penipu. Ya, tu sah percaya. Haram dah, lepas tu penipu pula. Ini sebab yang menuntut umat Islam menyusun gerak kerja untuk meruntuhkan sistem jahiliah dalam bentuk seperti ini, dan kewajipan membalikan kehidupan Islam adalah menjadi fardu ain kepada setiap Muslim, sehingga kepimpinan dan kekuasaan kembali ke pangkuan Islam. Al-Fadhil Ustaz ini ataupun Al-Syahid ini tulis waktu ni zaman 60-an. Buku ni terbit zaman 60-an. Tapi dia punya pemikiran itu futuristik. Dia nampak Islam ni nak kembali gemilang seperti zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Mesti buat kerja ni. Orang Islam kena buat kerja ni. Nak menegakkan Islam kembali di bumi ini, mesti buat kerja-kerja ni. Kita kena tukar sistem-sistem yang jahiliah ini kepada sistem-sistem Islam. Sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem kehakimannya, semua kena tukar kepada sistem Islam. Ni yang orang barat takut. Inilah yang musuh-musuh Islam takut. Yang menjadi mimpi ngeri kepada mereka kalau dia betul-betul berlaku dan terjadi. Ya. Selain daripada itu, masih banyak kewajipan-kewajipan syariah yang pelaksanaan dan amalannya bergantung kepada adanya khalifah atau imam. Sedangkan pelantikan khalifah itu sendiri sangat bergantung kepada wujudnya kekuasaan Islam. Sebab itu Islam sangat memerlukan sultah. Tahu sultah itu apa? Penguasaan. Ada kuasa. Kalau Islam tak ada kuasa, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tegakkan hukum Allah? Setakat nak pergi rumah ke rumah saja berdakwah, tak selesai-selesai. Yang penting ada kuasa. Sebab tu Rasulullah SAW 13 tahun di kota Makkah, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah membina sebuah negara Daulah Islamiyah Madinatul Munawwarah yang punya kuasa sehingga kan gerun, takut kuasa-kuasa besar ketika itu seperti Rom dan Parsi. Takut bila dengar kerajaan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kerana ada kuasa, sultah. Tu yang penting, kuasa tu. Ini saya buat kata politik tak ada dalam Islam. Macam mana politik tak ada dalam Islam? Politik yang Rasulullah SAW laksanakan tu politik lah. Sebahagian daripada satu juzuk daripada hukum-hukum Allah SWT. Siasah, dalam bahasa Arabnya siasah. Bina daulah Islamiyah, membina daulah Islamiyah itu adalah satu kerja, usaha kita, satu tuntutan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bina sebuah negara Islam, kemudian membina perlembagaan bertulis pertama di dunia. Nama dia Sahifatul Madinah, menjadi rujukan pula kepada orang-orang barat untuk melihat perlembagaan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Hebat tuan-tuan, ya? Oleh itu, seluruh undang-undang yang berhubung dengan sistem-sistem Islam, sama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, siasah, malahan semua undang-undang yang berhubung dengan hukum, kanun kesisaan, damai, peperangan, jihad, gencatan senjata, perjanjian damai, muamalah, kemasyarakatan, ekonomi, semuanya ini dan lain-lainnya adalah di antara bidang-bidang syariah Islam yang tidak mungkin terlaksana kecuali melalui sebuah negara yang teguh di atas dasar-dasar Islam. Macam saya cakap tadi, iaitu mesti ada kuasa. Yang kuasa itu pula adalah kuasa yang nak melaksanakan dasar-dasar Islam. Faham tuan-tuan ya? Jadi alhamdulillah kita ke arah itu sekarang. Negara-negara Timur Tengah pun begitu juga. Di Mesir, ya, di Tunisia, di Libya. Kehendak manusia sekarang nak melihat pemerintahan yang melaksanakan dasar-dasar Islam setelah puluhan tahun diperintah oleh dasar yang tidak menggunakan dasar-dasar Islam. Mereka ditindas, dikejami, dizalimi oleh pemerintah-pemerintah tersebut. Maka benar, kena akui kebenaran, hakikat kebenaran, bahawa tidak ada dasar undang-undang yang lebih adil yang menjamin kebaikan manusia melainkan undang-undang dan dasar-dasar Islam yang dilaksanakan secara sepenuhnya. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung lagi kuliah kita selepas hari raya. Selepas hari raya. Bulan depan dah puasa.
kan. Lepas tu raya, orang Melayu pula raya bukannya satu hari. Orang Melayu raya satu bulan. Sebulan lah kita cuti, maknanya 2 bulan kita cuti tuan. Lepas tu habis jumpa semua. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa muslimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.